Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Nabila binti Sulaiman. Saya akan menerangkan sedikit berkaitan dengan laporan pemasaran digital kumpulan kami. Seperti yang kita tahu, pemasaran digital ni ditakrifkan sebagai aktiviti promosi untuk produk atau jenama melalui aplikasi media elektronik. Nama perniagaan IKS yang telah kami pilih adalah Ranggup Enterprise. Hai, nama saya Muhammad Amin Farhan bin Kamaruddin. Saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT bagi perniagaan Ranggup Enterprise. Sebelum itu, baiklah kita tahu dulu apa itu tujuan analisis SWOT. Okey, analisis SWOT ini bertujuan untuk kita merangka perniagaan kita, membuat perancangan awal kepada sesuatu perniagaan dan juga kita bertujuan untuk mendapatkan gambaran sebenar apa yang berlaku dalam perniagaan kita. Analisis yang pertama iaitu strength, kekuatan pada perniagaan Ranggup Enterprise ini. Jadi, perniagaan Ranggup Enterprise ini telah mendapat satu penerimaan ataupun kualiti produknya yang sangat bagus dan diterima oleh penduduk setempat yang merupakan pelanggannya. Kekurangan pada perniagaan Ranggup Enterprise ini. Jadi, Ranggup Enterprise ini masih lagi menggunakan metod pemasaran yang lama ataupun tradisional. Ranggup Enterprise memerlukan pemasaran secara digital untuk lebih memantapkan lagi perniagaan ini. Okey, apa pula opportunities ataupun peluang yang ada pada perniagaan Ranggup Enterprise ini? Okey, yang pertama adalah pengusahanya pernah bekerja ataupun berkhidmat di satu kilang roti yang terkenal di kawasan Botol, Perak. Jadi dengan ini, mereka boleh memasarkan produk yang berkualiti dan juga yang dipercayai ramai. Okey, seterusnya, peluang mereka adalah dalam menghasilkan produk bermusim ataupun produk mengikut musim, di mana keluaran kuih raya yang dihasilkan oleh Ranggup Enterprise ini sangat bagus, sangat dipercayai ramai dan juga diminati oleh pelanggan setempat. Okey, akhir sekali, threat ataupun ancaman yang terbesar bagi perniagaan Ranggup Enterprise ini merupakan wujudnya produk-produk yang sama dengan produk keluaran Ranggup Enterprise, iaitu seperti yang kita tahu, makanan ni ramai pengusahanya dan juga Ranggup Enterprise perlu membuat satu produk yang amat kukuh di pasaran supaya ancaman ini dapat dipatahkan ataupun dapat dihindarkan. Dalam sesebuah perniagaan, antara perkara yang paling mencabar ialah bagaimana kita nak mempromosikan produk kita kepada para pengguna di luar sana. Tidak lengkap sesebuah perniagaan sekiranya tidak mempunyai periklanan, kerana produk itu tidak akan sampai kepada pengetahuan para pengguna di luar sana. Oleh itu, kami telah memilih Ranggup Enterprise yang selama ini menggunakan pemasaran tradisional kepada pemasaran digital. Jadi langkah pertama ialah kami membuka akaun media sosial Facebook, Instagram dan juga TikTok. Hal ini kerana pada zaman kini para pengguna lebih banyak meluangkan masa di atas media sosial. Ditambah pula dengan keadaan negara kita yang sedang dilanda dengan pandemik COVID-19, pengguna sekarang lebih banyak membeli barang secara atas talian. Bukan itu sahaja, antara kaedah yang paling mudah untuk produk ini sampai kepada pengetahuan pengguna-pengguna di luar sana ialah kami menggunakan perkhidmatan paid review di Instagram. Kaedah ini antara kaedah yang paling mudah untuk kita menyampaikan mengenai produk kita kepada orang ramai, kerana khidmat paid review ini biasanya dilakukan oleh mereka-mereka yang mempunyai pengikut yang ramai di media sosial. Pihak Ranggup Enterprise juga ada mengeluarkan produk seperti biskut raya pada musim-musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri dan juga Hari Raya Aidiladha. Jadi di sini kami juga menasihatkan pihak Ranggup Enterprise untuk membuka akaun Shopee. Jadi di sini para pengguna yang berada di negeri lain boleh membeli produk Ranggup Enterprise di Shopee kerana mereka boleh mendapatkan beberapa keistimewaan. Antaranya, mereka boleh mendapatkan penghantaran yang percuma, dan bukan itu sahaja, kita tawarkan juga promosi bagi mereka yang membeli RM70 ke atas akan mendapat keistimewaan dengan mendapat potongan harga sebanyak
15%. Jadi selepas adanya peralihan daripada pemasaran tradisional kepada pemasaran digital, kami menjangkakan pihak Ranggup Enterprise berjaya mencapai keuntungan hampir 40% berbanding menggunakan kaedah pemasaran tradisional. Untuk segmentasi pasaran, kumpulan kami memilih dua segmentasi yang berkaitan, iaitu segmentasi demografi dan segmentasi tingkah laku. Segmentasi demografi mempunyai peluang yang cerah untuk kami memperluaskan lagi perniagaan kami. Segmentasi demografi yang menjelaskan tentang pemboleh ubah individu seperti jantina, umur, saiz keluarga dan kitaran hayat hidup, maka kami dapat menghasilkan produk kami mengikut cita rasa pengguna secara bermusim. Oleh itu, setiap pengeluaran produk kami akan berubah-ubah mengikut musim dan juga permintaan pengguna. Selepas itu, pemilihan segmentasi tingkah laku berdasarkan maksud segmentasi tersebut, iaitu pemasaran berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan dan tindak balas pembeli terhadap sesuatu produk. Sebagai contoh, menerima tempahan dalam kuantiti yang banyak pada majlis-majlis keramaian dan juga pada hari raya merupakan penghasilan produk kami berdasarkan situasi pengguna. Yang kedua, mengekalkan dan menjaga kualiti produk keluaran kami dapat membina kesetiaan dalam diri pembeli. Yang ketiga, menawarkan sampel percuma dan juga potongan harga untuk memperkenalkan produk keluaran terbaru kami kepada para pembeli merupakan salah satu tarikan dalam kesediaan membeli. Yang terakhir, sebagai pemasar yang peka dan bijak, kami akan menghasilkan segmentasi yang efektif berdasarkan cita rasa setiap individu. Berdasarkan pemasaran digital yang bakal dilakukan terhadap produk makanan ringan dan bakery ni, so ini membuktikan bahawa industri kecil dan sederhana IKS juga dapat menyumbang dalam kalangan masyarakat dan juga ekonomi negara. Antara cadangan dan idea baru adalah dengan sentiasa mengemaskini akaun Facebook serta laman web produk jualan. Hal ini kerana dapat membantu pembeli melihat penghasilan produk baru dan aktiviti pengusaha dalam perniagaan mereka. Penampilan dan reka bentuk produk juga mestilah dapat menarik perhatian pembeli untuk membeli. Contohnya macam makanan, penggunaan warna dalam makanan mestilah diluluskan dan kelihatan enak. Kita tengok, kita tahu, kita rasa nak beli macam tu. Seterusnya, dengan membuat soal sedik dengan masyarakat sekeliling mengikut kehendak dan keperluan asas mereka dalam makanan. Setiap pengusaha perlu menerapkan nilai etika dan profesionalisme di dalam diri mereka. Kerana apa? Ia merupakan salah satu perkara yang dianggap penting untuk membangunkan sesebuah perniagaan. Yang pertama ialah sikap jujur di dalam perniagaan. Perkara ini amat penting untuk ada pada semua ahli-ahli perniagaan kerana ia merupakan masalah yang sering timbul di mana kita kerap dengar bahawa ramai peniaga-peniaga di luar sana yang sering bersikap tidak jujur. Yang kedua, perlu ada garis panduan dalam etika seperti etik iaitu equality, truth, honesty, integrity, cooperation dan self-regulation. Yang ketiga, perlu bersikap adil dan mempunyai sifat kesamarataan dalam mengiktiraf hak-hak antara pengusaha, rakan niaga dan juga konsumer iaitu pengguna. Yang keempat, perlu ada kerjasama dalam menjaga reputasi perniagaan. Penting untuk seseorang peniaga saling menghormati peniaga-peniaga yang lain supaya semua peniaga dapat menjalinkan hubungan sosial yang baik dan dapat menyumbang dalam kemajuan perniagaan. Jadi, di dalam sesebuah perniagaan itu seandainya diaplikasikan etika dan profesionalisme ini, kita dapat lihat akan ada banyak manfaat-manfaatnya. Antaranya ialah seseorang peniaga itu dapat menambah kepercayaan para pengguna kepada mereka kerana para pengguna akan menyampaikan mengenai perkara yang baik-baik sahaja tentang produk yang dipasarkan. Kesimpulannya, IKS ini merupakan salah satu sektor yang banyak menyumbang kepada pertumbuhan negara kita. Sebagai rakyat Malaysia yang berwibawa dan prihatin, kita haruslah meningkatkan dan memartabatkan
produk-produk IKS terlebih dahulu sebelum produk import negara luar. Sekian, terima kasih.